Bab 28. Afonso de Albuquerque yang agung dalam keadaan tergesa-gesa menyiapkan pembinaan benteng pertahanan di atas jambatan. Walau bagaimanapun, apabila beliau melihat kapten-kapten yang diperintahkan menjaga pintu masuk jalan raya supaya mereka berada di bawah arahan beliau secara langsung, mendapat kesusahan yang serius akibat tembakan senapang yang diletakkan oleh orang Islam di atas deretan rumah-rumah mereka, beliau memerintahkan Gaspar de Faiba, Fernão Pérez de Andrade, Pero de Alpoim dan Antonio de Abreu yang rahangnya telah pun sembuh pergi membantu mereka dengan melalui salah sebuah jalan raya di bandar tersebut. Dom João de Lima, Ares Pereira, Simão de Andrade, Simão Martins dan Simão Afonso pula diarahkan untuk pergi melalui jalan lain yang menuju ke tempat orang kita dan orang Islam bertempur menggunakan lembing. Beliau memerintahkan mereka menyapu bersih keseluruhan bandar, membunuh semua orang yang ditemui dan memberitahu mereka beliau akan menyusul dengan panji-panji untuk menyokong mereka. Walaupun orang Islam terlalu ramai bilangannya, para kapten menentang mereka dengan keberanian yang begitu menakutkan sekali, sehingga mereka tidak dapat melawan kehebatan serangan kita. Lalu mereka berpusing ke belakang dan melarikan diri. Mereka yang diserang dari dekat oleh orang kita mencampakkan diri mereka ke dalam laut dengan harapan agar ada orang yang akan menyelamatkan mereka. Klasi-klasi kapal yang telah diperintahkan oleh Afonso de Albuquerque untuk pergi ke hulu sungai dengan sampan kecil tiba-tiba datang meminta tolong dan membunuh semua orang yang dinyumpainya. Kapten-kapten kembali ke jambatan pada waktu tengah matahari jatuh dan kubu yang kuat telah dibina di kedua-dua bahagian tepi. Di sana, mereka tinggal dalam keadaan berjaga-jaga sepanjang malam. Afonso de Albuquerque mengambil tempat beliau di bahagian tengah. Beliau memerintahkan nakhoda-nakhoda perahu di sungai untuk menyerang bandar tersebut dengan meriam dan ketua malim, Pero Concalve, pergi bersama-sama dengan kelasi kapal untuk tidur di atas nau serta membuat tindakan yang sama. Dengan cara ini, mereka menghabiskan masa pada malam tersebut. Keadaan di bandar tersebut menghasilkan pemandangan yang menakjubkan disebabkan terlalu banyak berdilan sehingga kelihatan seolah-olah sedang berlaku kebakaran. Orang Islam terkejut di atas perubahan kejadian yang tidak disangka-sangka dan pada esok harinya mereka tidak kelihatan di jalan-jalan. Peristiwa ini berakhir untuk 10 hari tanpa berhenti siang atau malam. Dan sepanjang masa orang-orang kita menumpahkan darah orang Islam. Oleh kerana mereka sangat menderita daripada kebuluran, maka mereka pergi ke bandar untuk mencari bekalan untuk bandar tersebut. Dan dengan itu mereka kehilangan nyawa. Di antara mereka, apabila mendapati bahawa mereka dalam kesusahan dan nyawa mereka dalam keadaan sangat bahaya serta tiada peluang untuk bebas atau selamat, mereka mula menemui Afonso de Albuquerque untuk merayu belas kasihan beliau. Yang mula-mula sampai ialah orang Pegu. Afonso de Albuquerque menerima mereka dengan baik dan memberi jaminan keselamatan kepada mereka serta kebebasan untuk mengambil harta benda mereka. Beliau memberi jaminan yang sama kepada semua saudagar yang datang dari Tanjung Comorin dan dari utara yang tidak mempunyai kapal-kapal di sana dan oleh itu tidak dapat membawa barang-barang keluar. Mereka mula untuk menceburkan diri dalam perdagangan dan pelayaran di antara negeri mereka dengan Melaka. Ini merupakan alasan terpenting Afonso de Albuquerque menolong mereka. Uti Mutaraja, seperti yang telah saya katakan, diberi perlindungan oleh Afonso de Albuquerque. Dia melihat kemusnahan bandar dan bimbang bahawa Afonso de Albuquerque tidak akan menyukainya kerana anak lelakinya telah membantu raja menentang orang kita. Oleh itu, dia datang untuk memohon maaf terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak lelakinya dan melahirkan perasaan gembira atas penggantian raja. Afonso de Albuquerque menerimanya dengan baik, tetapi memerintahkan para kapten dan orangnya untuk dilengkapi dengan senjata dan untuk membuat pengawasan kerana beliau tidak mempercayai uti Mutaraja. Ri de Araujo masih lagi ingat akan kebaikan yang ditunjukkan oleh Nina Chatu semasa penawanan beliau dan orang-orang Kristian lain. Nina Chatu berasal dari negeri orang kafir.
Oleh itu dia membawanya kepada Alfonso de Albuquerque dan meminta beliau memperlihatkan kemesraan dan penghormatan, memandangkan dia tidak boleh membalas jasa baiknya terhadap apa yang dia telah dilakukan dengan cara lain. Alfonso de Albuquerque mengalu-alukan kedatangannya dan berjanji sebelum pelayarannya ke India bahawa beliau akan memberi ganjaran yang sesuai dengan laporan yang dibuat oleh Ruy de Araujo ke atasnya. Kini Alfonso de Albuquerque kurang diganggu oleh serangan-serangan mengejut yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu siang dan malam dan tidak terdapat lagi penentangan terhadap beliau di bandar. Oleh kerana itu, beliau memberi kekuasaan kepada orang-orangnya untuk merampas barang-barang di bandar dan memberi mereka apa-apa saja yang diambil sebagai ganjaran di atas apa yang telah dilalui, tetapi memberi amaran supaya tidak menyentuh rumah-rumah atau gudang-gudang kepunyaan Nina Chatu. Apabila tindakan merampas barang-barang dengan kekerasan telah selesai, beberapa orang saudagar yang telah melarikan diri ke negeri mereka masing-masing melihat layanan baik yang diberi kepada Nina Chatu, lalu mereka pun memohon kepada Alfonso de Albuquerque untuk memberi jaminan keselamatan bagi perjalanan mereka kembali ke bandar tersebut. Permintaan ini diperkenankan oleh beliau kecuali kepada penduduk tempatan Melayu yang diperintahkan supaya dibunuh di mana-mana saja mereka dijumpai. Semasa penaklukan Melaka yang kedua, ramai orang kita mendapat cedera. Beberapa orang daripada mereka yang mendapat luka mati akibat panah beracun, tetapi yang lainnya pulih sebab Alfonso de Albuquerque bersusah payah memastikan mereka diberi penjagaan yang baik. Orang Islam yang bilangannya terlalu ramai, lelaki, perempuan dan kanak-kanak mati oleh pedang dan tidak ada nyawa yang tidak melayang. 3,000 buah meriam telah dirampas, 2,000 daripadanya diperbuat daripada gangsa dan sebuah yang besar dikirimkan oleh Raja Kalikat kepada Sultan Melaka. Yang lainnya diperbuat daripada besi dengan kaliber yang sama dengan Barkos. Kesemua senapang ini dilengkapi dengan roda meriam dan dalam keadaan apa sekalipun mutunya lebih rendah daripada senjata buatan Portugis. Terdapat senapang lantak, sumpitan beracun, anak panah dan anak panah, baju besi, tombak dan senjata-senjata lain yang berbagai jenis. Jumlah sebenar senjata-senjata tersebut adalah menghairankan, iaitu agak jauh daripada jumlah barang dagangan yang bermacam-macam jenis. Alfonso de Albuquerque memerintahkan barang-barang ini bersama-sama dengan banyak lagi yang saya tidak akan membosankan pembaca dengan menghitung satu persatu, akan dibahagi-bahagikan di kalangan para kapten dan anak-anak kapal. Bagi dirinya, beliau hanya mengambil 6 ekor singa besar yang diperbuat daripada gangsa yang diharap untuk dijadikan batu nisan. Beliau mengambil rantai tangan yang telah saya sebutkan, beberapa orang gadis dari semua bangsa berlainan di negeri tersebut dan bermacam-macam barang perhiasan yang akan dikirimkan kepada Raja Manuel dan Ratu Maria. Barang-barang ini semua hilang di Nau Flor de la Mar dalam perjalanan pulang ke India seperti yang saya akan ceritakan. Pembaca tidak perlu terkejut apabila saya menyatakan bahawa 3,000 buah meriam telah diambil di Melaka kerana Ruy de Araujo dan Nina Chatu memberitahu Alfonso de Albuquerque bahawa terdapat 8,000 buah di bandar tersebut. Ada dua alasan untuk mempunyai perkara ini. Pertama ialah Melaka mempunyai tembaga merah dan biji timah yang banyak. Dan oleh kerana itu, pembuat senapang mereka adalah setani dengan pembuat senapang Jerman. Alasan yang lain ialah bandar tersebut menganjurkan sebuah gabungan di sepanjang pantai dan sewaktu Alfonso de Albuquerque mendarat, mereka membedil beliau dari semua arah. Daripada peristiwa itu jelas bahawa yang dipunyai oleh mereka masih tidak cukup untuk pertahanannya.